A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah hari ini kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, dan setelah yang lepas kita belajar nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Okey, ingat lagi tak apa makna Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Buat sikit. Syukur dan taat kepada pemberi nikmat. Bukan. Hari ni yang kita belajar ni Syakir dan Syakur. Sifat Allah ke sifat kita? Sifat Allah. Habis? Sifat Allah bukan sifat kita. Kalau sifat kita sebagai orang yang syakir ialah kita mentaati perintah Allah. Itu mana syukur daripada hamba. Faham tak? Tapi yang kita belajar ialah sifat Allah, iaitu syakir dan syakur. Jadi apa makna sifat syakir dan syakur daripada Allah? Apa makna? Allah membalas kebaikan yang banyak dan berganda kepada amalan yang sedikit. Itu antara makna Asy-Syakur ataupun Asy-Syakir, iaitu Allah membalas amalan yang sedikit daripada hamba dengan balasan yang banyak dan berganda-ganda. Apa lagi? Mana syakur? Allah mengampun dosa yang banyak. Allah mengampun dosa yang banyak. Tadi Allah membalas amalan yang sedikit dengan balasan yang berganda. Syakur juga bermakna Allah mengampun dosa yang banyak. Faham? Jadi kita buat dosa banyak, tapi Allah ampun yang banyak, kan? Sebab apa? Sebab juga Allah bersifat selain pada Allah pengampun, Allah juga syakur. Jadi syakur Allah kepada hambanya ialah mengampunkan dosa yang banyak. Kalau Allah mengampunkan dosa sedikit dan yang banyak Allah tak ampunkan, apa jadi?
Kita 60 tahun. Dosa berapa tahun? Sepanjang kita hidup 60 tahun. Dosa kita berapa tahun? 50 tahun. Jadi 10 tahun tu 10 tahun je yang amal soleh. Kalau ikut syarat cukup tak nak masuk syurga? 50 tahun dosa, 10 tahun amal soleh. Tak cukup. Tapi Allah syukur dengan dosa kita pada Allah ampun yang banyak. Okey, apa lagi? Makna syakur yang kita belajar. Yang ketiga, Allah tidak akan sia-siakan apa saja amalan. Allah tidak akan sia-siakan apa saja amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Walaupun apa? Kita senyum pada kawan. Kita senyum pada bos kita kan. Kecil je senyum, tapi Allah tak akan sia-sia. Bahkan kalau niat nak buat baik, tapi terhalang, Allah catat tak sebagai pahala. Jadi tak ada benda yang sia-sia. Itu juga mana syakur. Ada satu hadis sahih. Seorang lelaki berbolak-balik dalam surga. Berbolak-balik dalam surga. Kenapa dia boleh masuk surga? Hanya kerana dia membuang duri di tengah jalan. Dia buang duri di tengah jalan. Besar ke buang duri itu? Besar ke kecil? Kecil kan? Tapi Allah balas dengan apa? Surga. Itu makna, kenapa amalan kecil tapi balas dengan surga? Dan dia buang duri itu mungkin sekali sahaja. Berapa minit? Nak angkat buang duri daripada jalan. 5 minit. Dan mungkin sekali itu je. Tapi Allah masukkan surga dia berapa lama? Kenapa kerja sikit balasan besar? Sebab Allah syakur. Dan makna syakur juga ialah sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pun makna syakur. Siapa yang tinggal sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Apa contoh? Sahabat-sahabat tinggal Mekah. Mereka tinggal Mekah, tempat lahir, tempat tinggal mereka, tempat mereka membesar, harta mereka, tanah mereka. Mereka tinggal tu semua kerana apa? Kerana Allah. Dan Allah tu bersifat syakur. Allah balas lebih baik daripada apa yang mereka tinggal. Apa dia? Apa dia? Apa yang Allah bagi pada sahabat yang berhijrah ke Madinah? Apa dia? Allah bagi kerajaan. Mereka tinggal kampung. Mereka tinggal rumah. Allah bagi kerajaan. Betul? Dan mereka bebas beribadat dan berdakwah. Okey. Pemuda Kahfi tinggal apa? Tinggal harta, tinggal kesenangan hidup.
Dan dia pergi ke mana? Dia tinggal tu semua kerana apa? Kan, dia tinggal kerana Allah. Maka Allah ganti, adakah lebih baik ataupun kurang baik? Apa dia? Ha? Tak, kat dunia dulu. Kat dunia. Dia tinggal istana, rumah besar, tapi Allah bagi gua. Lebih baik ke semakin kurang? Ha? Dia tinggal rumah, dia tinggal kampung. Allah bagi gua. Semakin kurang ke semakin lebih baik? Ha? Kenapa lebih baik? Ha? Dia tidur tanpa di. Jadi ukuran lebih baik bukan besar ataupun kecil. Ukuran lebih baik ialah hati dia tenang ataupun tidak. Duduk dalam gua sempit, tapi tak ada siapa kacau, tenang je. Dan umur dia panjang. Betul? Kalau duduk kat istana, umur dia berapa lama? Faham? Dan kalau duduk kat istana, dia akan buat juga dosa tak? Ya, dosa pula mungkin dosa syirik. Tapi sepanjang duduk dalam gua, ada dosa? Ada. Okey. Boleh faham apa itu makna syakur? Hasil daripada makna syakur, sifat Allah syakur dan syakir, apa kesan dalam hidup kita? Setelah kita belajar, kita faham maksud sifat syakur, apa kesan dalam hidup kita? Pertama, kita belum bagikan kesan beriman dengan nama. Belum Okey, pertama, semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin gandakan usaha untuk mendapat keredaannya. Kenapa semakin cinta? Okey, saya bagi contoh, analogi. Satu syarikat, kita kerja, dia bagi gaji 5,000 sebulan. Okey? Kerja taklah berat sangat, tapi 5,000. Kita suka tak pada bos tu? Suka tak? Sukalah. 5,000. Lepas tu tiba-tiba ada satu syarikat lagi tawarkan kerja yang lebih kurang sama, tapi gaji 10,000 dah ada bonus. Kita lebih suka yang mana? Syarikat kedua kan? Lepas tahu, kita dapat tahu adalah satu lagi syarikat kerja lebih kurang sama, gaji 100,000 setiap bulan. Dia bagi bonus, dia bagi rumah. Semua penak lelah kita senyum pada dia pun dia bagi gaji. Kita tinggal tak kerja yang asal tu? Kita lebih suka pada yang ketiga, betul? Sebab apa? Sebab gajinya lagi besar. Dan apa saja kita penat susah dapat gaji. Senyum pada bos pun bagi, betul tak? Kita semakin cinta. Kita semakin suka nak bekerja dengan dia. Dan kita akan semakin rajin. Itu siapa? Baru manusia. Ada tak manusia macam tu? Tak ada. Tapi Tuhan ada tak? Bahkan jauh lebih baik Tuhan akan bagi daripada orang tu. Kita penat, Allah bagi gaji. Kita risau, Allah bagi gaji. Kita sedih, Allah bagi gaji. Kita sakit belakang, Allah bagi gaji. Kita pening kepala, Allah bagi gaji. Semakin cinta kepada Allah. Sebab itulah salah satu syarat untuk kenal dan cinta Allah mesti
belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Siapa yang tak belajar nama Allah, siapa tak belajar sifat Allah, tiba-tiba dia mendakwa cinta Allah, itu adalah dusta. Itu adalah dusta. Sebab ada pepatah, tak kenal maka tak. Macam mana dia cinta benda yang dia tak kenal. Jadi salah satu cara nak kenal Allah ialah melalui nama-nama dia. Dan nama-nama nama-nama Allah ada di mana? Nama-nama Allah ada di mana? Dalam Al-Quran. Makna nak belajar nama Allah pun kena belajar Al-Quran, tadabbur. Okey. Syahid Said Qutb buat ulasan tentang ayat At-Taghabun. Cuba buka surah At-Taghabun ayat 17. Surah At-Taghabun ayat 17. Muka surat berapa? Berapa? 557. 557. Jumpa. Ayat 17, muka surat 557. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar, Allah nak beritahu sifat dia Asy-Syakur melalui ayat ni. In tuqridullah, sekiranya engkau apa tuqridu? Memberi. Allah kata pada hamba dia. Kalau kita hamba Allah, dengar. Allah kata sekiranya kamu bagi pinjam kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik. Apa makna pinjam yang baik? Iaitu duit yang halal. Kalau duit yang haram, duit syubhat, itu bukan pinjam yang baik. Duit kita usaha secara yang halal. Ha? Dan bagi pinjam pada Allah. Allah perlu tak pinjaman? Tak. Tapi di sini Allah kata, kiranya kamu bagi pinjam kepada Allah. Seolah Allah perlukan pinjaman. Yang ayat ni lah, orang Yahudi, dia gunakan ayat ni, dia kata Allah miskin, Allah fakir. Orang Yahudi guna ayat ni dan menduduh, mendakwa Allah tu adalah fakir. Sebab apa? Allah minta pinjam. Orang yang biasa minta pinjam ni orang fakir ke orang kaya? Orang fakir. Tapi sebenarnya Allah guna istilah pinjam tu ada sebab. Sebab tu Allah guna kata apa? Siapa yang infak fi sabilillah kan? Tapi Allah tak guna infak. Allah kata siapa bagi pinjam pada Allah. Okey, kenapa? Kenapa Allah guna istilah pinjam? Kuat sikit, Apa dia? Kalau pinjam, dapat balik. Kalau infak, habis. Jadi kita suka bagi pinjam ke, suka bagi sedekah? Kalau kita kalau ada orang miskin datang kan, dia kata, Kak, saya perlukan duit. Kalau boleh Kak, saya nak minta lah 5,000.
Kalau kak tak boleh bagi, saya pinjamlah. Kita nak bagi yang mana? Nak bagi dia pinjam ke nak bagi sedekah? Tak, mula-mula dia minta. Saya perlukan duit 5,000. Boleh tak bagi saya free, percuma, sedekah? Tapi kalau kak tak boleh bagi sedekah, kak bagi pinjamlah, nanti saya bayarlah. Dia buat pilihan pada kita. Kita nak yang mana? Pinjam kan? Kenapa kita suka bagi pinjam daripada bagi terus? Sebab pinjam dapat balik. Jadi Allah guna perkataan manusia suka kalau kamu bagi pinjam pada aku. Mana Allah nak bagi tahu, bagi pinjam kamu akan dapat balik. Sebab bila sebut kalau kamu infak, kita Allah, aku kumpul 10 tahun infak 3 hari habis. Betul tak? Jadi Allah tahu kita ni memang haji bakhil. Kerja penat-penat, lepas tu simpan, tiba-tiba minta dikeluar percuma. Allah kata tak, bukan bagi percuma, pinjam. Subhanallah. Allah nak juga kita bagi tu. Sehingga Allah guna perkataan yang kita suka. Satu. Yang kedua, kalau kita bagi pinjam pada orang miskin, kita ada dua tawaran. A nak pinjam duit kita 5,000. B nak pinjam juga 5,000. Tapi A ni dia, B ni miskin. Kita nak bagi yang mana dulu? Kita nak bagi pinjam yang mana dulu? Yang kaya sebab apa? Tengok. Punyalah kedekut. Dia nak juga dapat balik kan? Jadi dia bagi pada yang kaya dulu. Betul tak? Sebab kalau bagi pinjam pada orang miskin ni, ada harapan lah. Gelap masa depan. Betul tak? Betul tak? Cuba bayangkan. Kalau kita suka bagi pinjam pada orang yang dapat jaminan bayar balik, sekarang kita bagi pinjam pada siapa ni? Allah. Allah mampu tak bayar balik? Orang tadi, dia kaya. Dia mampu bayar balik. Tapi belum tentu dia bayar. Betul? Dan kalau dia bayar pun sekadar yang pinjam lah. Pinjam 5,000, dia bayar 5,000. Betul tak? Tapi kalau bagi pinjam pada Allah, satu, pasti Allah mampu bayar sebab dia Tuhan. Yang kedua, Allah bukan bayar sama dengan kita bagi pinjam. Allah bayar berapa kali ganda? Tengok, Allah nak dorong kita buat baik. Sebab Allah nak bagi kebaikan pada kita. Allah ada kepentingan tak? Tengok, Allah kata, dengar Allah cakap ni. Sekiranya kamu bagi pinjam kepada Allah, pinjaman yang baik. Macam mana ni? Nak bagi pinjam pada Allah? Caranya macam mana? Infak fi sabilillah. Buat bina masjid. Buat untuk orang berdakwah. Kan? Sponsor pelajar agama. Buat telaga untuk orang miskin. Tapi kalau pergi melancun Turki, pinjaman tak? Oh tak. Tapi suka yang tu kan? Yang mana lebih suka? Bagi 5,000, buat telaga pergi orang miskin, dengan 5,000 pergi Turki. Yang mana lebih suka? Turki, tengok. Oh, dapat nikmat keindahan. Tapi dapat balik tak? Dapat balik? Kalau bagi 5,000 untuk pergi orang miskin, dapat balik tak ke akhirat? Berganda tak? Tapi kita lebih suka mana? Tengok kepala kita. Kita suka yang dapat balik. Tapi realiti, kita suka buat benda yang tak dapat balik. Betul tak? Kita suka berjalan, tapi dapat balik tak? Tak dapat. Tapi kalau kita infak untuk masjid, pergi dapat balik tak? Dapat balik. Pinjaman dibayar balik. Dan oleh Allah, kita tak suka pula. Tengok Allah nak betulkan cara kita berfikir. Adalah alasan dia, Ustaz, dua-dua saya bagi. Kan? Ada je alasan. Dua-dua saya bagi. Yang Turki saya bagi 5,000. Yang orang Asnah saya bagi RM50. Kan? Dua-dua saya bagi. Tapi sama tak? Tak.
Tengok Allah kata apa? Kiranya kamu bagi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, apa? Yudha'ifhu. Allah, tengok. Allah tak kata Allah bayar. Allah kata ganda. Makna apa? Bayar plus ganda. Allah mampu tak? Ada tak orang kaya kat dunia, dia nak pinjam duit kita. Dia kata, Kak, bagi pinjam saya 10,000, saya akan bayar 1 juta. Ada tak orang kat dunia? Ada tak? Kalau ada, kita bagi pinjam 10,000, dia bayar 1 juta. Apa kita buat? Semua duit kita bagi pinjam pada dia. Betul tak? Belum tentu dia dapat bayar. Tapi Allah mampu nak bayar. Bagi 10,000, Allah bagi 1 juta. Allah mampu tak? Tapi berapa ramai yang bersedia nak bagi pinjam pada Allah? Betul? Sebab apa tu? Sebab tak nampak. Alasan tak nampak. Ha? Yang pergi Turki pun sebelum tu tak nampak pun. Tengok gambar je kan. Sebab kita tak yakin pada Allah. Kita tak yakin pada nama Allah. Asy-Syakur. Okey. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa yaghfir lakum. Allah bukan setakat bayar, tapi Allah gandakan. Dan satu lagi, Allah ampunkan dosa kamu. Wallahu syakurun halim. Dan Allah syakur. Apa dia syakur? Membalas amalan yang sedikit dengan berganda. Satu lagi halim. Halim kita dah belajar. Apa dia? Menyantun tu terjemahan harfiah. Kita dah belajar halim kan? Berapa kali dah saya sebut? Siapa ingat? Siapa ingat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dah? Kuat sikit. Nasib baik ada nota kan. Sebab tu saya suruh tulis. Paling-paling kurang. Kalau lupa boleh buka nota. Halim ialah Allah menangguhkan hukuman azab kepada orang yang berdosa. Dalam keadaan Allah mampu menurunkan azab. Allah menangguhkan azab kepada orang yang berdosa dalam keadaan Allah mampu menurunkan azab. Okey. Jadi hujung ayatnya Allah kata apa? Wallahu satu syakur. Allah membalas amalan sedikit dengan berganda. Yang kedua, halim apa tadi? Dalam kita buat baik, dalam kita bagi pinjam pada jalan Allah tu, ada tak kita buat dosa? Ada. Tapi Allah hukum tak? Sebab halim. Syakur, satu lagi halim. Dengan ulasan Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah tentang ayat ini, dia kata apa? Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah. Melalui ayat ini, pertama, kita nak boleh infak pada jalan Allah tu, kita kena ada kat dunia. Jadi kita ada kat dunia, siapa cipta? Allah. Satu. Nikmat pertama lagi. Sebelum kita dapat balasan berganda, nikmat pertama, Allah cipta kita sehingga kita boleh buat kebaikan. Betul? Yang kedua, Allah bagi kita sihat dan waras. Boleh bekerja sehingga kita ada duit untuk infak. Pun daripada Allah. Betul? Yang ketiga, Allah buka pintu hati kita untuk infak pada jalan Allah. Buka pintu hati pun nikmat daripada Allah. Berapa banyak orang yang ada duit tapi tak terbuka pintu hati. Betul? 3 nikmat Allah. Satu, Allah cipta kita. Yang kedua, Allah bagi kita sihat dan waras sehingga boleh bekerja dan kumpul duit. Yang ketiga, Allah buka pintu hati untuk infak, bagi pinjam pada Allah, pada jalan Allah. Dan yang keempat,
Allah balas pula berlipat kali ganda. Faham? Maha suci Allah, maha agung Allah, maha mulianya Allah. Saya bagi contoh. Orang bagi saya kerja, ada seorang orang kaya bagi saya kerja. Kerja sikit je, tapi gaji besar. Lepas tu, bila saya bekerja bagus, dia tambah lagi gaji saya. Lepas tu, dia suruh saya infak pula. Dia kata, Ustaz infaklah 1,000. Setiap bulan 1,000, saya akan ganti dengan 10,000 pula. Pada 1,000 tadi, hasil daripada dia juga. Faham tak? Dia suruh saya infak. Ustaz, infak 1,000 sebulan, saya akan ganti 10,000. Ada tak manusia macam tu? Yang ni Allah nak buat pada kita, tapi ramai tak faham dan tak nampak. Boleh faham? Ada satu kisah, orang Saudi, dia kerja biasa je, gaji kecil. Jadi dia tak mampu nak beli rumah kecuali dia kena kumpul sedikit-sedikit. Dia kumpul lah sedikit-sedikit. Masa dia bekerja tu, dia menyewa. Lepas kumpul bukan sedikit tu, lama dia kumpul. 10 tahun lebih dia kumpul, cukup duit untuk bina rumah yang simple je lah untuk dia. Okey? Lepas cukup duit, dia mula nak bina rumah, dia pergi ke masjid dengar imam khatib baca khutbah. Dia kata apa? Masjid kita ni perlukan bantuan untuk siapkan. Masjid tak siap lagi. Sejumlah sekian-sekian. Dia pun terfikir, ni peluang ni, peluang. Peluang apa dia? Untuk dapat balasan berganda. Sebab apa? Khatib tadi dia kata apa? Kalau kamu infak untuk bina masjid, kamu tak dapat apa-apa lah. Tapi satu hadis Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bina satu rumah Allah di dunia, Allah akan bina untuknya sebuah istana di surga. Tengok, imam bagi dorongan. Kamu tak akan dapat apa-apa lah. Cuma Nabi bagi tahu, siapa infak duit untuk bina rumah Allah, iaitu masjid, Allah bina apa? Bila sebut surga, dia tak nampak dah rumah dia. Dia tak nampak dah. Sebab rumah dia, kalau dia buat pun, dia boleh duduk berapa lama? Berapa lama? 60 tahun mungkin. Kalau umur dia 50, 20 tahun dia hidup, 20 tahun je. Betul tak? Kadang-kadang mungkin tak sempat duduk. Siap-siap dia pun mati. Ada kan? Ada. Dia pun balik rumah, nak bagi tahu isteri dia, dia nak infak duit yang kumpul nak buat rumah, dia nak infak untuk buat masjid. Tapi dia, nak bagi tahu ke tak nak? Nanti isteri aku tak terima kan? Dia pun sendiri pun, nak buat rumah ke nak bina masjid? Buat rumah ke bina masjid? Tapi akhirnya dia kata, aku kena bagi tahu isteri, ni peluang ni. Dia pun bagi tahu isteri. Tadi saya pergi masjid, saya dengar khutbah daripada imam masjid. Dia kata masjid ni perlukan bantuan untuk siapkan masjid. Macam mana kalau kita infakkan duit kita kumpul nak buat rumah, kita infak untuk masjid? Kalau Kak sebagai isteri, Kak cakap apa pada suami? Fikir dulu. Dia kata, bang, solat istikharah dulu. Subhanallah. Dengar isteri dia cakap apa? Bang, saya setuju kita bagi, bahkan saya setuju bagi semua sekali. Tengok cara orang berfikir, orang beriman berfikir. Dia kepala dia, yang khairun wa abqa. Faham tak? Rumah ni sementara je. Dan kalau tak buat rumah pun, dia boleh duduk juga rumah walaupun namanya rumah sewa. Betul tak? Bukan merempat. Tapi kalau tak infak buat rumah di rumah masjid, dia susah nak dapat jaminan dapat syurga. Betul tak? Dan syurga ni kekal abadi. Isteri dia kata, bang, kita infak semua sekali. Lepas dia infak, duit dah tak ada. Habis. Dia pun mula buka kedai runcit sedikit-sedikit. Kedai runcit kecil je. Lepas tu Allah bagi
nikmat, dapat buka membesar-membesar sampai 16 cawangan minimarket. Tengok Allah ganti. Tapi bukan mudah, dia kena yakin. Betul tak? Kalau jenis waswas, kan? Kan? Boleh faham? Kalau tak yakin, Allah tak ganti. Nampak tak? Kita kadang-kadang nak bagi masjid, masjid tabung kau berapa ringgit? Itu pun kalau tabung lalu depan kita lah. Kalau tak lalu, Alhamdulillah. Sebab kepala kita ni penuh dengan nak seronok kat dunia. Tak ada nak seronok yang kekal abadi di syurga. Okey. Pertama, dengan sifat syakur kita akan semakin cinta pada Allah. Yang kedua pada al-haya'u. Malu. Malu kepada Allah dengan sifat syakurnya. Kenapa malu? Lepas kita belajar sifat-sifat Allah termasuklah syakur, kita kena ada rasa malu pada Allah. Ya Allah, malunya aku pada engkau. Kenapa? Kenapa kena malu? Sebab aku buat dosa banyak dan buat amalan sikit, tapi engkau balas banyak. Cuba bayangkan, kita hidupkan di kalangan kita siapa yang amalan dia banyak? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Di kalangan kita ni siapa dosanya banyak? Oh, amalan banyak pun tak, dosa banyak pun tak. Ini apa ni, Dia kalau amalan tak banyak, automatik dosa banyak, betul tak? Mana ada tengah-tengah? Ke akhirat besok dua tempat je, syurga dan neraka. Jadi amalan kita memang sikit. Kalau banyak pun, dosa kita lagi banyak. Betul tak? Cuba kira umur kita 60 tahun. Umur kita 60 tahun, apa yang kita buat amal soleh? Yang betul-betul ikhlas, yang kita agak-agaklah Allah terima. Dalam tempoh 60 tahun. Apa dia? Maknanya, terlalu sedikit amalan kita. Betul tak? Tapi kita ada peluang tak nak masuk syurga? Ada. Sebab apa? Kenapa masih ada peluang untuk masuk syurga? Walaupun dosa kita sangat banyak. Kenapa? Sebab sifat Allah syakur. Kamu buat sikit je, Allah balas syurga. Ada yang tadi perempuan, seorang lelaki masuk syurga sebab apa? Buat duri. Ada satu lagi hadis sahih. Bila Allah tanya malaikat, apa amalan orang ni di akhirat besok? Malaikat cari-cari, tak ada amalan. Bahkan ada mengatakan dia tak solat pun. Dia tak solat. Tapi cari-cari ada satu amalan solat. Apa dia? Tak, bukan. Dia banyak duit. Dia suka bagi pinjam pada orang miskin. Dia bagi pada 10 orang, 20 orang. Lepas tu bila sampai masa nak pungut hutang, dia pesan pada pemungut hutang ni. Dia kata, kamu pergi pungut hutang dan jaga. Kalau tanya orang tu, kalau dia miskin, dia tak mampu bayar, padam hutang dia. Dia pesan. Dengar tak? Dengar. Faham tak? Faham. Yang betul-betul tak mampu bayar, padam. Seolah dia tak berhutang. Amalan tu je Allah masukkan syurga. Allah ampun dosa dia. Yang dia tak solat, dia tak buat apa, Allah ampunkan dosa dia dan Allah syakur, Allah balas dengan syurga. Nampak? Jadi kita sepatut rasa semakin cinta pada Allah dan semakin malu. Kan? Dosa aku banyak, amalan sedikit. Itu pun malas lagi nak tambah amalan. Bila baca Quran nak sikit. Bila solat witir nak 1 rakaat. Bila baca surah dalam solat nak baca 3 kul. Kan?
Malu tak malu ke? Kalau kamu baca banyak, Allah lagi balas berganda. Kenapa malas nak baca banyak? Dah target dah. Hari ni satu page je. Kenapa? Kalau 2 page, banyak tak balasan? Kenapa kita kalau buat dunia, nak kerja banyak, nak gaji banyak? Bila buat pahala, kita dah hadkan. Aku nak banyak ni je pahala hari ni. Pelik tak? Pelik. Pelik bin ajaib. Siapa tu? Akulah. Kalau buat dunia ni, semua kerja dia nak sapu. Kerja kerajaan, kerja swasta, kerja online, kerja daripada rumah, semua dia nak sapu. Tapi kalau buat akhirat, alah kadarlah, kan? Jangan over sangat. Dan wanita yang bagi minum, kan? Anjir, cuba tengok. Tengok sifat Allah Syakur. Dia ni apa kerja dia? Bila digelar pelacur, berapa kali dia berzina? Kalau sekali berzina, orang tak panggil pelacur. Faham tak? Bila digelar pelacur, maknanya dia banyak kali berzina. Banyak tak dosa dia? Banyak. Tapi macam mana Allah boleh ampunkan dia dan Allah boleh balasnya dengan syurga? Apa amalan dia? Amalan dia hanya? Saya minum dulu. Bila dia dahaga, dia pergi kat perigi, dia berminat air. Bila keluar daripada perigi, tengok ada anjing yang jilat tanah. Dia pun rahmat, sikit je rahmat dia. Dia pun turun balik. Turun perigi hanya kerana kesian pada anjing. Dan anjing bila minum berapa gelas? Anjing bila minum berapa gelas? Sikit je. Dia jilat, betul tak? Kerana dia turun balik, dia letak air dalam sepatu dia, kasut dia, dia bagi minum beberapa jilatan sahaja, Allah ampun dosa dia, Allah balasnya dengan syurga. Jadi apa tu? Malunya aku, malas nak buat amalan. Dahlah Allah tu syakur. Amalan sedikit Allah balas berganda. Yang kecil, yang sedikit pun aku malas. Malunya kepada Allah. Betul tak? Ya Allah marah, ya Allah tak suka, berani pula buat. Banyak pula, lama pula. Betul tak? Sembang je. Siram je pokok kan? Banyak tak? Berjalan je. Sebab tu orang macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila pagi-pagi Nabi tanya sahabat, Abu Bakar ni dijamin tak syurga? Jamin. Tapi pagi Nabi tanya sahabat, siapa kalangan kamu yang puasa sunat hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Abu Bakar tak puasa pun masuk syurga, betul tak? Puasa sunat je. Tapi dia berlomba buat sunat. Nabi tanya lagi soalan kedua. Siapa kalangan kamu yang hari ini dah ziarah orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Soalan ketiga. Siapa kalangan kamu hari ini yang telah bagi makan orang miskin? Semua amalan sunat. Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi. Siapa kalangan kamu hari ini yang telah mengiringi jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semua amalan sunat. Amalan tu kecil ke besar? Kecil. Kenapa Abu Bakar yang dia jamin syurga berlomba buat amalan kecil dan sunat? Kenapa? Sebab dia tahu Allah tu syakur. Kecil tapi balasannya dia tak akan lepaskan peluang. Yang selalu lepaskan peluang siapa? Yang tak ada nama dekat syurga. Yang tak ada jaminan. Betul tak? Relax je. Nak senyum pada orang pun malas. Betul tak? Kenapa masam-masam ni? Ustaz tahu tak saya pernah hari ni ada masalah ni? Nampak tak? Okey. Yang kedua, malu. Yang ketiga, semakin rajin dan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Semakin rajin dan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan.
disebabkan sifat syakur Allah. Cuba buka surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu ayat 121. Muka surat berapa? Muka surat 281. Apa dia jumpa, bagi tahu kawan sebelah. Bagi tahu kawan sebelah tu Allah balas tak? Allah beratnya ustaz. Ni dah tahu senyap je. Dia tengok kawan sebelah dia cari-cari, dia tak tahu je. Okey. Cuba tengok maksud dia. Ya. Ayat 121 surah An-Nahl. Surah berapa tadi? 281. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Tengok Allah puji. Kita ambil daripada ayat 120. 120. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan qanitan, adalah umat yang qanitan. Apa mana? Taat, sentiasa taat, tunduk. Sebenarnya taat dan tunduk itulah bermakna syukur. Syukur bagi hamba ialah tunduk dan taat. Syukur bagi Allah ialah balas kebaikan hamba. Ummatan qanitan lillah hanifan, dan lurus, tidak condong kepada kekufuran, kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang mensyirikkan Allah. Kemudian Allah puji Nabi Ibrahim. Apa sifat Ibrahim yang Allah puji? Tadi qanitan, sekarang ayat 121. Apa dia? Syakiran. Subhanallah. Sifat terpuji Ibrahim ialah suka. Jadi kalau syukur hamba apa makna? Syukur hamba apa makna? Taat. Syukur hamba maknanya taat. Siapa ni? Ibrahim. Sifatnya syakir. Kepada apa? Li'an qami. Terhadap semua nikmat Allah kepadanya. Banyak tak nikmat Allah pada Ibrahim? Apa dia? Contoh. Apa dia? Selamat daripada api. Okey, cuba tengok. Sebab Ibrahim syakiran li'an'umi, sentiasa bersyukur terhadap segala nikmatnya, maka Allah buat apa? Terus Allah bagi balasan kat dunia lagi. Ijtabahu. Apa makna ijtabahu? Allah memilihnya. Pilihnya sebagai apa? Nabi. Lagi? Khalil. Kan? Nabi Ibrahim dapat gelaran apa? Khalilullah. Orang yang paling tinggi di sisi Allah ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat gelaran, dua orang nabi saja yang dapat gelaran tertinggi, iaitu Khalilullah. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wahadahu, dan Allah tunjukkannya kepada siratin, jalan yang lurus. Okey. Pengajaran dalam ayat ini apa dia? Cuba keluarkan. Apa pengajarannya?
Ha? Bila Allah pilih Ibrahim sebagai Nabi, Allah pilih dia sebagai kekasihnya. Bila tu? Bila? Bila Ibrahim bersyukur pada Allah. Mana apa tu? Ibrahim buat kebaikan, Allah balas dengan sifat syakurnya. Dan syakur apa makna? Amalan sedikit, balas besar. Betul tak? Ibrahim taat kepada Allah sedikit je. Tapi Allah balas apa dah? Pangkat Nabi. Dan Khalilullah. Dan bila masuk syurga, antara syurga yang tertinggi. Jadi kalau kita nak pangkat tertinggi di sisi Allah, kena jadi orang yang sentiasa syakir, bersyukur. Bersyukur pada Allah. Cuma syukur ni, saya pernah sebut ke tak? Rukun syukur. Rukun, dia dalam Islam ada rukun kan? Rukun Islam. Kalau tak ada salah satu, dia tak ada Islam dia. Betul? Ada solat, ada puasa, tapi dia tak percaya pada haji. Batal Islam dia. Sama juga rukun syukur ada 5. Kalau tak ada salah satu, sebenarnya dia belum bersyukur kepada Allah. Rukun syukur. Okey, pertama. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu rukun pertama. Kalau dia buat maksiat, dalam maksiat tak bertaubat, dia bukan orang yang bersyukur. Yang kedua, cintakan Allah. Ada orang taat pada Allah tapi tak ada rasa cinta. Taat dalam keadaan terpaksa, dia bukan bersyukur. Solat berat, puasa pun rasa terbeban, dia bukan bersyukur. Rukun kedua apa? Mesti taat dan patuh dalam keadaan cinta dan sayang pada Allah. Yang ketiga, sentiasa memuji, yang ketiga, mengiktiraf. Mengiktiraf makna mengakui segala nikmat adalah semuanya daripada Allah. Mengakui bahawa semua nikmat adalah daripada Allah. Kadang-kadang dia dah taat dah. Kadang-kadang dia cinta Allah. Tapi orang tanya macam mana kamu sihat ni? Sebab saya jaga kesihatan saya. Saya exercise setiap pagi. Dia bukan orang bersyukur. Macam mana anak kamu semua berjaya? Sebab saya dulu guru besar sekolah. Pandailah saya didik. Dia bukan orang bersyukur. Kalau orang tanya macam mana anak kamu berjaya? Hadza min fadli. Semua daripada Allah. Faham? Macam mana kamu sihat? Umur 60 nampak macam umur 25. Kan? Dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Lepas tu dia tambah sikit. Sebab saya minum asal limau setiap pagi. Tak boleh. Rukun syukur ketiga, mesti mengakui semua nikmat. Sihat ke, anak berjaya ke, kuat ingatan ke, semua min fadli Rabbi. Jangan ada sikit pun sebab aku. Faham? Kenapa awak ni mudah hafal? Saya dah sebulan tak boleh hafal. Kak ni 3 hari boleh hafal. Kita jawab apa? Kita jawab apa? Itulah awak. Banyak dosa kan? Bukan bersyukur. Kita jawab apa kalau orang tanya? Awak ni mudah ingatlah. Ini semua daripada Allah. Saya pun tak tahu. Kalau Allah nak tarik sekejap aja, saya boleh lupa.
Jadi bergantung pada Allah, cari Tuhan, bersihkan hati. Okey, rukun yang keempat, memuji Allah dengan nikmat. Dengan nikmat yang ada. Sihat. Alhamdulillah ya Allah, engkau bagi sihat. Kita ada kereta agak bagus. Puji. Hadza min fadli Rabbi, ya Allah, engkau bagi ni. Berapa ramai yang kerja keras macam aku, engkau tak bagi kereta. Makna apa ni? Bukan daripada aku, daripada engkau. Dan engkau bagi pun nak uji aku. Liyabluwani, untuk engkau menguji aku, ashkur sama ada aku semakin bersyukur ataupun aku kufur. Yang keempat, puji Allah. Jangan puji diri sendiri. Kenapa kita banyak ni? Saya menabur daripada kecil lagi. Yang kelima, rukun kelima, menggunakan semua nikmat Allah, menggunakan semua nikmat Allah yang ada pada kita kepada perkara yang Allah redha. Payah. Yang kelima ni paling payah kan? Guna mata untuk yang Allah redha je. Guna mulut, yang Allah redha je. Allah tak redha, stop. Guna telinga, dengar benda yang susah kan? Guna badan kesihatan kita untuk Allah redha. Guna tangan, tulis benda yang Allah redha. Jangan tulis benda yang Allah marah. Hantar kat Facebook kan dan sebagainya. Menyakitkan hati orang. Jadi, 5 ni, kalau tak ada salah satu, kita belum orang yang syukur. Bila kita bukan orang bersyukur, kita tak akan dapat syukur Allah. Cuba buka surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Muka surat 578. Nanti Allah balas. Ayat 22. 579. Okey, Allah kata apa? Inna hadza kana lakum jazaan. Sesungguhnya ini semua adalah jaza. Sesungguhnya ini kana lakum adalah untuk kamu sebagai jazaan, balasan. Apa ni? Ayat 22. Saya sebut apa tadi? Saya sebut 22 kan? Surah Al-Insan ayat 22. Muka surat 579. Sesungguhnya ini adalah bagi kamu jazaan, sebagai balasan. Kenapa Allah balas? Sebab wa kana sa'yukum adalah sa'yukum apa dia? Usaha kamu masykura yang disyukuri oleh siapa? Allah. Inilah amal balasan kamu yang merupakan balasan daripada Allah disebabkan amalan kamu. Apa amalan ni? Kalau kita tengok surah ni, kalau belajar surah Insan, amalan Al-Abrar, cuba tengok daripada ayat 7. Ayat 7. Muka surat yang sama. Apa amalan dia? Dan apa balasan yang Allah bagi padanya? Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira.
dia buat amalan sunat sampai tahap wajib. Solat sunat 12 rakaat bagi dia wajib. Dia baca Quran, dia bagi dia wajib. Zikir pagi petang baginya wajib. Yang wajib itu, yang fardu memang dah settle dah. Faham tak? Kemudian, apa lagi amalan dia? Itu hubungan dia dengan Allah. Hubungan dengan manusia pada ayat 8. Dia suka bagi makan yang dia sayang kepada siapa? Orang miskin. Lagi? Anak yatim. Lagi? Tawanan. Ini amalan ni yang Allah nak bagi tahu, sebab amalan ni lah aku balas. Kemudian ayat apa yang Allah balas? Ayat 10. Dia buat ni semua ayat 9. Dia buat semua amalan ni liwajhillah. Innama nut'imukum, kami buat semua ni, kami bagi makan pada orang miskin kerana wajhillah, mengharap redha Allah, bukan nak nama. Dan kami tak nak langsung balasan, walaupun ucapan kami tak nak. Tengok amalan dia tu, sehingga Allah balas apa dia. Lepas tu ayat 10, kami sentiasa takut hari yang manusia bermasam muka. Takut tu pun amalan. Takut pada azab Allah adalah amalan. Sebab itulah takut pada hantu, amalan tak? Takut pada hantu, amalan tak? Amalan, dosa. Dosa. Sebab kita takut pada yang tak patut kita takut. Takut pada orang, lebih pada takut pada Allah. Jadi dosa. Kemudian, Allah balas apa? Tengok ayat sebelah. Allah balas. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Allah lindungi mereka daripada kejahatan hari yang sangat dahsyat daripada mahsyar. Allah lindungi mereka. Dan muka mereka berseri. Dan hati mereka gembira. Lepas tu Allah sebut lagi, nikmat-nikmat dalam syurga. Dia duduk atas pelamin, duduk relax, makan, buah-buahan dekat. Lepas tu ada pelayan-pelayan 24 jam, bawa air, bekas air pula daripada emas, daripada perak. Pakai baju daripada sutra. Semua ni Allah kata apa ni? Hasil balasan Allah terhadap amalan dia. Apa amalan dia tadi? Yang tadilah. Jadi ini juga mana Allah syakur. Orang ni buat amalan berapa tahun? Ni bagi makan orang miskin. Berapa lama? Mungkin sekejap, mungkin setahun je. Tapi bila Allah bagi syurga pada dia, Allah bagi berapa? Khalidina fiha abada. Amalan kita terhad. Masa kita beramal terhad. Tapi bila Allah balas, tanpa had. Faham tak? Jadi malulah bila tak berlomba buat kebaikan yang ganjarannya berlipat kali ganda. Boleh faham? Okey. Lepas ni boleh tak pergi cari orang miskin bagi makan? Tak payahlah cari orang miskin kat Turki. Kat Kubur Gajah pun ada. Ada kan? Orang Kubur Gajah semua kaya kan? Tak kaya kan? Jadi pergi ziarah orang miskin, amalan ahli syurga. Betul tak? Pergilah. Kan nak suruh saya bawa juga. Okey. Yang keberapa tadi? Kesan beriman dengan nama Allah Syakur. Saya dah bagi berapa? Mana ada dua? Satu, cinta, semakin cinta pada Allah. Yang kedua, malu. Yang ketiga, semakin rajin berusaha beramal soleh. 3 baru kan? Okey, yang keempat. Apa dia? Tak, yang tadi rukun syukur lain. Rukun syukur tu bukan kesan beriman. Saya selit je. Baru 3, bukan 2, 3. Ya. Yang keempat.
Kesan beriman dengan nama Allah Asy-Syakur. Kita akan sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Kita akan sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Boleh faham tak? Orang buat baik pada kita, kita ucap apa? Bahasa Arab lah. Jazakallahu khairan, kan? Jazakallahu khairan. Apa makna? Semoga Allah balas kebaikan kamu. Kemudian dia balas balik, kan? Dia balas balik doa pula pada kita apa dia? Wa anta lah, saya lelaki, kan? Dan semoga Allah juga balas kebaikan kamu. Mana kita akan dibalas oleh siapa? Allah. Sebab kita terima kasih pada kebaikan dia. Kita dapat doa dia, iaitu Allah akan balas kita. Boleh faham? Sebab itulah tukar. Bila orang buat baik, jangan sebut terima kasih. Rugi. Terima kasih tak ada makna, tak ada doa. Tukar. Jazakallahu khairan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Nah. Jawab. Okey. Contohlah saya mengajar, kan? Kebaikan tak? Okey, cuba jawab. Cuba balas kebaikan tu. Jazakallahu. Itu dosa pula. Doa daripada semua pelajar, ada 50 orang. Semua berdoa, Allah balas kebaikan saya. Saya pun doa juga pada Allah. Ya Allah, wa antunna fajazakunna Allahu. Dan semoga kamu semua juga Allah balas kebaikan kamu. Sebab kamu juga buat kebaikan pada saya dengan baca doa. Saya pun doa balik. Semoga Allah balas kebaikan kamu yang tolong baca doa pada saya. Faham tak? Tulis. Ya. Kalau nak tulis banyak sebab orang dia bahasa Arab berbeza orang, berbeza domain dia. Kalau lelaki sorak anta, kalau seorang perempuan anti. Tahu kan? Kalau dua orang antuma. Kalau ramai lelaki antum. Kalau ramai perempuan antunna. Nantilah saya tulis Oh, tapi kalau saya tulis sekarang, Allah balas sekarang, kan? Kalau lelaki apa ni? Tak payah. Tak payah tambah khairan katsira. Tak payah. Hadis Nabi khairan saja. Dan bila sebut khairan memang benar banyak. Kalau Allah balas pasti banyak. Tak perlu sebut katsira. Okey, contoh kalau saya buat baik, orang sebut pada saya, orang kata pada saya jazakallahu khairan. Maka saya kena balas apa? Tengok kalau lelaki wa tambah sikit, tambah kat depan wa anta. Wa anta fa. Lepas tu semua sama.
fajaza wa anta fajaza Allahu khairan. Okey. Orang sebut pada saya jazakallahu khairan. Saya balas apa? Saya tambah ni je. Wa anta dengan fa. Ini yang tambah ni. Wa anta fa. Lepas tu sama dengan atas. Mudah je. Okey. Kalau perempuan yang cakap pada saya, dia kata pada saya, jazakallahu khairan. Saya nak balas balik pada perempuan tu, tukar je. Wa anti. Sini jadi wa anti. Wa anti fa. Kemudian jazaki. Fa jazakillahu khairan. Beza. Ini lelaki, ini perempuan. Jadi untuk seorang dulu hari ni untuk ramai telah akan datang. Kalau saya bagi banyak-banyak semua lupa kan. Fa mana maka. Dan awak maka Allah juga membalas. Orang beriman sentiasa memerlukan apa? Doa antara sesama mereka. Kan? Kita tukar selama ni mungkin kita marah, kita kutuk, sekarang kita tukar dengan doa. Supaya dia pun dapat kebaikan, kita pun dapat kebaikan. Dan poin ni, kita berterima kasih pada orang supaya Allah bersyukur pada kita. Ada satu hadis Nabi kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur pada orang. Faham? Contoh, saya buat kebaikan. Orang tak ucap terima kasih pada saya. Saya bukan nak orang tak terima kasih pada saya. Maka orang itu sebenarnya tak akan berterima kasih kepada Allah. Boleh faham? Kalau orang buat baik pun dia tak terima kasih. Kalau Allah buat baik pun dia tak akan terima kasih. Tanda dia terima kasih pada Allah salah satunya apa? Dia terima kasih pada orang. Boleh? Okey, cukup lah. Ada soalan? Dah, ada 4 je. Cukuplah tu. Semoga lepas ni kita berubah, rajin buat kebaikan walaupun kecil, walaupun buang ranting tengah jalan, walaupun bagi minum anjing. Berani ke? Kucing lah, kucing. Nanti jangan pula duduk kat rumah asyik bagi minum kucing je kan. Anak dia tak bagi minum. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.